Hai guys, untuk hari ini kita akan cerita tentang Vios generasi kelima 2023 ini. Okey, apa yang anda perlu tahu, kita akan detailkan. Kereta ni memang beza. Kalau kita tengok dalam gambar memang tak cantik. Sebabnya kita lihat dia bukan mesra kamera rasanya. So memang kena tengok real dan live okey. Dia baru okey dari segi bentuk dan rupa paras. Untuk kawan-kawan yang belum tahu, ini merupakan generasi generasi kelima. Dan dia datang dengan rupa paras yang sama macam abang dia, yakni Camry ataupun Altis baru. So hari ni kita walk around dulu, tengok dia punya barang yang dia sampai macam mana guys. So memang ada beza jauh lah. Kalau kita tengok spek dia turun untuk E dan G sahaja. So dia tak ada 4 spek, yang ni dia datang dengan 2 spek pilihan saja. Okey, dan yang depan mata kita ni adalah spek yang tertinggi untuk spek G. Okey, mula sekali paparan muka hadapan. Dia yang ni lebih cantik daripada varian sebelum ni. Boleh katakan dia punya bentuk ni lah. Boot dia ni ataupun bonnet depan dia, dia macam bentuk cengkerang lah, shell. So dia punya design detailing tu dah level macam ke kereta Eropah lah. Dan paras rupa depan nampak sedikit berbeza. Untuk lampu hadapan menggunakan LED projector, dan dia ada air vortex untuk pengudaraan dia punya disc brake untuk lebih cepat sejuk. Okay, original dia tak ada body kit, tak ada apa, tapi dia datang dengan lips bawah. Lips bawah macam ni. Memang smart guys. Sport rim 17 inci diberi untuk spek G sahaja. So yang ni sport rim 17 inci dengan profit tayar 205/50 R17. So tayar dia boleh kategori nipis tapi masih selesa sebab dia 50. Kalau dia 40 ataupun 35, tu memang nipis lah. Yang ni masih ada comfortness. Dan dia punya lampu depan dia seperti tadi saya cakap, LED projector dengan auto adjuster high beam. Okey, untuk yang belum tahu, bodi kereta ni sebenarnya menggunakan teknologi daripada TNGA, Toyota New Global Architecture. Lebih kukuh, lebih ketat dan lebih safety serta lebih ringan. Kalau tak percaya, dia punya berat lebih ringan daripada Vios sebelum ini. Okey, untuk all new Vios untuk spek G, dia hadir dengan disc brake belakang. Dan yang ini merupakan bahagian belakang. Untuk G spek, dia datang dengan signal LED screen shield. Maknanya dia datang sliding macam Alphard Vellfire guys. Dan dia datang dengan original body kit macam ni lah. Yang penting exhaust bukan fake. Exhaust dia original exhaust ada, cumanya dia tak ada lips tips saja. Yang belakang dia ada fake sikit bahagian ni. Air vortex ni dia aksesori lah. Kalau dikirakan dia boleh buat satu lubang untuk dia punya exhaust, dia punya tayar belakang untuk laluan angin lebih bagus. Tapi yang ni tak ada. Belakang ni ada macam ala-ala ducktail sikit. Memang cantik dengan black finishing color. Untuk spek EG dia datang dengan color hitam piano ataupun glossy black. Untuk setiap bahagian dia tak sama dengan spek yang lebih bawah. So jom kita tengok pada bahagian dalaman dahulu. Sebelum terlupa, untuk spek ni dia hadir dengan blind spot monitoring seperti model yang tertinggi untuk generasi yang lepas, dan dia datang dengan 360 camera. Dan sememangnya dia akan hadir dengan keyless entry. Jom kita tengok pada bahagian dalaman. Untuk bahagian dalaman, pada bahagian panel door, kita akan nampak fabrik ataupun pemegang bukan menggunakan fabrik tetapi dia menggunakan leather dengan jahitan, dan ada soft touch di sini. Dia ada soft touch pada bahagian sini, dan dia ada black glossy dengan bentuk seperti
ala-ala macam golf sikit lah, bola golf. Okey, untuk kita berpindah ke bahagian dalaman, spek tertinggi G hadir dengan pedal shifter guys. So dia dah ada pedal shifter 7 speed DCVT. So gearbox dia sama dengan Ativa. Means dia bila dah ada pedal shift, respon dia shock lah. Walaupun dia menggunakan enjin 1.5 NA, tetapi kereta ni dengan platform baru, dengan talaan gearbox baru, lebih rasa pecutan lebih bagus. Okey, bahagian dalaman dia wujud dengan lampu pada bahagian kaki ataupun boleh panggil ambient lah, ambient light berwarna biru, dan dia hadir dengan seat leather untuk spek G. Jom kita masuk bahagian utama. Okey, untuk bahagian dalaman semestinya meter panel TFT meter 7 inch display, dan dia hadir dengan 3 pemanduan mode, yakni dia ada power, eco dan normal. Untuk safety pula, kereta ni hadir dengan line key assist, pre-crash, autonomous cruise control, menjadikan kereta ni lebih senang dipandu. Untuk ni dia punya display unit ataupun audio display 9 inci, support Apple CarPlay dan Android Auto. So memang canggih lah. Nampak finishing dia pun smart lah, cukup cantik. Moga-moga dia tak ada masalah apa-apa, tak ada komplain issue. Cantik. Dengan color dashboard yang ada 2 tona, dia ada brown sikit pada bahagian sini, dia brown, dan yang sini hard plastik hitam lah. Untuk aircon dia, dia menggunakan aircon single zone. So dia masih single zone. Cumanya saya juga tertarik pada bahagian ni lah, kedudukan center console dia yang agak besar, tetapi dia ada soft touch pada bahagian sini. Memang selesa, cantik, black glossy, cukup untuk harga kereta sebegini. Untuk sistem pemberhentian ataupun parking braking, dia menggunakan electronic parking braking dan dia ada auto hold. Untuk bumbung pula, dia wujud color ataupun lampu yang dipakai adalah LED. Yang ni memang cantik, sesuai dikenakan, dan dia ada sunglasses holder. Untuk spek tertinggi ni pada saya sangat berbaloi. Jom kita lihat pada bahagian ruang belakang. Okey, di sini kedudukan ruang belakang yang lebih besar daripada varian sebelum ini. Hal ini kerana wheelbase telah dipanjangkan, menjadikan kereta ni sebenarnya berukuran hampir sama dengan Toyota Altis generasi pertama. Pada bahagian sini, untuk side step dia ada cover dengan Vios serta lampu. Memang cantik. Tapi tak lupa juga pada bahagian door trim yang pada kedudukan sebelah belakang saya rasakan lebih mewah kerana dia hadir dengan design untuk cup holder yang besar dan black glossy, serta kedudukan soft touch dia yang lebih rasa lembut banding depan. Okey, kedudukan belakang kereta ni sudah menyokong ISOFIX dan seatbelt sedia ada. Tetapi yang ni, masalah yang hadir adalah tidak boleh kita melipat seat 40-60. Jadinya fix dan tetap. Rugi kat situ. Jom kita masuk pada bahagian dalaman. Untuk bahagian dalaman, pada bahagian tengah, dia telah dilengkapi dengan center console armrest yang lembut ni. Untuk bahagian center console tengah. Sebelum tu saya lupa bagi tahu, kereta ni sudah menyokong wireless charging. Dan bahagian belakang, siapa yang nak menggunakan handphone, terdapat dua USB port, Type A dan Type C. Yang ini pula aircon console yang sangat harmoni pengguna untuk kereta zaman sekarang. Lampu bahagian center, lampu
Interior pun masih menggunakan lampu LED. So memang premium lah untuk spek tertinggi ni. Back pocket pun tersedia untuk kedua-dua belah bahagian. Tetapi hook tidak tersedia. So yang model ni dia tak ada hook. Like macam kalau Peru 2, Ativa, whatever, dia orang ada hook kat sini. Yang ni dia tak ada. Itu saja. Jom kita pergi pada bahagian boot space. Katanya lebih besar daripada varian sebelum ni. Jom let's go. Okay guys, untuk boot space dia sedikit pada saya memang besar. Cumanya kenapa seat dia tidak boleh dilipat? Jom kita tengok sama-sama. Apakah masalah? Okey, dekat sini dia ada ruang. Tapi semestinya ada besi lah. Dia ada besi yang menghalang untuk kita melipat seat. Ini kerana dia nak kukuhkan lagi chassis, nak fun to drive lagi dan dia nak beri keselamatan lah pada pengguna. Tapi sayang seribu kali sayang, untuk Vios ini tidak hadir dengan tayar spare. So dari segi tayar spare tu sedih sikit lah. Tayar spare tak ada guys. Memang tak ada tayar spare guys. So model ni dia tak tersedia dengan tayar spare. So apa-apa kita kena naik towing kalau tayar pecah. Let's go kita tengok bahagian engine. Okay guys. Untuk enjin semestinya dia menggunakan platform yang sama seperti saudaranya, yakni Toyota Veloz. Enjin yang dipakai menggunakan kod enjin 2NR dan dia menggunakan dual VVT serta dual CVT gearbox. Kereta ni dikatakan lebih menjimatkan minyak sebanyak 17%. Betul ke tak? Kita kena try dululah. Sebabkan kereta ni menggunakan platform baru dan dia dikatakan lebih ringan sekaligus meningkatkan power weight of ratio. Kereta ni lebih laju kalau dikira jika dibandingkan dengan varian sebelum ni dengan model sekarang yang sedia ada. Okey. Dan tambahan sedikit maklumat, kereta ni sudah dilengkapi dengan 6 airbags, 360 camera, blind spot monitoring, Toyota safety sense, auto high beam serta rain sensor. So complete untuk sebuah kereta B segment sedan yang boleh dikategorikan sebagai kereta yang safety. Okay, sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe dulu guys. Okay, bye-bye.